Malaysia, dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Muhyiddin Yassin tampil memberikan respon pertama beliau tentang kekalahan Perikatan Nasional di DUN Mahkota yang telah dimenangi oleh Barisan Nasional dengan majoriti 4 kali lebih banyak daripada pilihan raya yang lalu, daripada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Ini yang saya suka untuk saya mahu buat ulasan sedikit terhadap apa yang Muhyiddin Yassin akui. Pertama, dia kata dia berlapang dada dengan kekalahan. Itu yang patut terjadi, berlapang dada, menerima. Okey, baguslah. Kemudian dia kata kita akan mengambil isyarat tentang apa yang berlaku dengan kekalahan itu dengan terus bersemangat dan untuk meningkatkan prestasi parti. Okey, ini yang saya mau ulas sikit. Saya setuju dengan apa yang Muhyiddin kata. Tingkatkanlah prestasi parti bersatu. Ada beberapa yang saya ingin ulas di sini. Pertama, bersatu tidak boleh hanya mengharap kepada PAS. Bersatu tidak boleh hanya meluput di tepi gantang, hanya berharap kepada PAS, hanya berharap kepada kekuatan PAS, hanya berharap kepada kekuatan undi Melayu Islam. Kalau bersatu, berharap terus begitu, memang lingkuplah bersatu. Kedua, saya setuju tingkatkanlah prestasi Perikatan Nasional. Dengan apa? Hentikan main sentimen politik 3R. Hentikan main sentimen politik yang hanya berdasarkan mengharapkan kekuatan kepada sentimen politik dengan agama. Berharap bahawa orang Islam akan terus menyokong PAS, menyokong bersatu, menyokong Perikatan Nasional. Itu salah. Kita berada di negara demokrasi, dia kata. Betul. Betul itu. Jadi kerana itu, hentikanlah permainan politik yang berharap hanya kepada sentimen perkauman, hanya berharap kepada undi Melayu Islam. Hentikanlah sentimen politik dengan agama, dengan perkauman. Hentikanlah sentimen politik yang menabur bibit-bibit menghasut, yang menabur bibit-bibit kebencian, menabur bibit-bibit ketakutan. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Bukan apa, kali ini saya mau bagi video, saya mau buat video teringat pula saya sejarah Malaysia kita, sejarah politik Malaysia kita yang pernah berlaku apabila UMNO menjadi sangat overconfident. Teringat pula saya ketika UMNO terlebih confident sehingga salah mengukur diri dan akhirnya kalah teruk dalam pilihan raya yang lalu. Mereka mendesaklah Perdana Menteri waktu itu Ismail Sabri Yaakob untuk letak jawatan untuk bubarkan parlimen, untuk
bubarkan parlimen, bukan letak jawatan, untuk bubarkan parlimen, kerana yakin sangat boleh menang, las-las kalah. Jadi saya ingin nasihatkan kepada UMNO supaya jangan terlalu excited. Belajarlah kepada kesilapan. Jangan overconfident yang melebih-lebih, sampai nanti boleh sebabkan kalah teruk memalukan. Jadi jangan over. Jangan overconfident. Ya, jangan overconfident. Overconfident itu boleh mengakibatkan keputusan yang amat teruk, fatal, dan memang teruklah. Ya, memang teruk. Jadi ingatlah wahai Zahid Hamidi, ingatlah wahai Tok Matasan, pengalaman yang lalu itu mengajarkan anda untuk menjadi lebih matang, lebih bijaksana. Jadi janganlah pula buat lagi satu kesilapan. Perlu bertenang. Walaupun sudah sudah 3 kali menang, hat-trick sudah. Walaupun sudah hat-trick menang, walaupun sudah hat-trick menang, tapi jangan terlalu confident. Jangan overconfident, sabar-sabar. Begitu juga dengan PKR, sama juga. Jangan terlalu overconfident, jangan terlalu sekarang sudah senang lenang, tapi tetaplah humble, tetaplah merendahkan diri, merendahkan hati, muhasabah diri, melakukan yang terbaik untuk negara, untuk rakyat kita, rakyat negara Malaysia. Okay? So be humble, stay positive. Jangan tiba-tiba pula besar kepala, jangan tiba-tiba pula mendongak ke langit. Itu boleh mengakibatkan teruk memalukan saja bila kalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masihkah anda ingat ketika Azmin Ali dengan bongkaknya, dengan sombongnya, dengan tak apa lagi lah, tak kabur, dengan bongkak dan sombongnya, dengan penuh bangga dan kagum pada diri sendiri, dengan penuh trip hebat. Tahu apa kalau orang Sabah bilang trip hebat, perasaan hebat, mengkhianati PKR dengan status dia, pangkat dia yang sebagai timbalan Presiden PKR, bekas Menteri Besar Selangor, di dalam tiket PKR, mengkhianati PKR dan melompat dia pergi sokong Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pangkat. Akhirnya dia dapat juga lah pangkat Menteri Kanan. Masihkah kamu ingat itu? Hancur segala harapan. Ramai orang hancur harapan. Ramai orang memang terkejut betul dengan tindakan Azmin Ali itu. Dia bukan seorang-seorang tau. Waktu dia mengkhianat itu, dengan sombongnya dan bongkaknya, membawa lagi geng keras. Dia bawa dia punya geng sekali. Dia bawa geng dia yang
maruk kuasa, lapak kuasa yang mau berkuasa, tinggalkan parti keadilan rakyat. Dia bawa sekali. Sekarang semua yang dia bawa sekali itu ada masalah dia. Boleh kena saman tu. Dulu tak tahulah apa sudah jadilah. Yang saya tahu memang si Zuraida Kamarudin memang masalah. Okey, jadi kerana yang saya ingatkan itu, kerana apa yang saya ingatkan itu ialah sebab saya ada soalan, iaitu kalaulah Azmin Ali mau masuk semula ke dalam PKR, maukah PKR terima dia semula? Saya rasa secara peribadi jangan terima lagi Azmin Ali. Jangan terima lagi Azmin Ali. Azmin Ali punya nilai 10 sen pun tak ada sekarang. Azmin Ali punya nilai itu 10 sen pun tak sampai sekarang ini. 1 sen pun tak. Bikin apanya dia mau masuk PKR lagi? Dia masuk PKR pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri. Dia tidak masuk PKR pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri. Apapun dia golek macam mana pun, dia tetap berada di pasukan yang kalah. Dia tetap berada di pasukan yang kalah. Jadi tidak ada sebarang manfaatnya PKR mau terima Azmin Ali. Tidak ada. Dan Azmin Ali janganlah berangan-angan untuk masuk PKR, untuk untuk mau lihat-lihat kalau ada peluang, kalau ada peluang lah untuk dapat semula martabatnya di dalam PKR. Tak ada peluang, dah tutup peluang. Hang sendiri yang rosakkan, hang sendiri yang musnahkan segala kemungkinan yang besar hebat yang boleh terjadi dekat diri hang bersama dengan PKR. Jadi kerana itu tak payahlah isi borang pun jangan. Sebab PKR tolak Azmin Ali. PKR dah haramkan Azmin Ali. Sekarang untuk merayu-rayu masuk PKR tak payahlah, sudah terlambat, tak ada guna. Tidak ada guna. Bagus kau buat parti sendirilah. Parti Azmin Adil. Bolehlah PAA. Parti Azmin Ali. Atau Parti Azmin Adil. Okeylah. Kan mau juga sikit-sikit bunyi-bunyinya keadilan. Jadi bolehlah PAA. Okey. So kalau Azmin Ali masuk PKR, tak payah terima. Soalan dia, kalau Azmin Ali masuk PKR kena tolak, di Bersatu pun sudah lingkup, dia mau pergi mana? Adakah parti yang mau terima Azmin Ali lagi? UMNO? Tak tahulah mau terima Azmin Ali atau tidak, saya pun tidak pasti. Kalau terima pun letak tepi longkang sajalah. Kalau terima pun letak tepi longkang sajalah. Letak tepi longkang saja. Dan jangan bagi lagi sebarang tiba-tiba adalah pangkat yang besar. Ini paling saya heran dengan Bersatu tahu. Bila Azmin Ali masuk Bersatu, tiba-tiba dapat pangkat besar. Gila punya besar. Entah simpan mana ahli-ahli lama, pejuang-pejuang asal di dalam Bersatu yang sudah lama berjuang dengan Muhyiddin Yassin. Entah mau letak di mana diorang. Entah diletak di mana. Tiba-tiba Azmin Ali pula naik. Aduh. Okey. So kesimpulannya yang mudah, saya tidak setuju kalau Azmin Ali masuk PKR. Hidu-hidu bau-bau pejabat PKR pun janganlah. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda pula? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.
pagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua rakyat Malaysia, dimanapun anda berada, sama ada di Malaysia, di luar negara, di dalam negara, di luar negara, di mana saja anda berada lah. Okay. Pertama sekali, Pakatan Harapan tidak sama-sama sekali, tidak sama dengan Perikatan Nasional. Langsung tidak sama. Gayanya pun tidak sama, cara berfikirnya pun tidak sama, cara menangnya pun tidak sama, segala-gala tidak sama. Okey, kena tahu itu dulu sebelum saya teruskan. Tidak sama. Nombor dua, pemimpin Pakatan Harapan pun tidak sama dengan Perikatan Nasional. Cara bertindaknya tidak sama, cara berfikirnya tidak sama, cara mau menangnya pun tidak sama, cara mencapai matlamat dan objektif pun tidak sama. Semua tidak samalah. Kalau Pakatan Harapan untuk mau menang, Pakatan Harapan tidak pernah main kotor punya, tak pernah main kotor, no. Tak pernah lah main rasuah untuk menang. Tak pernah lah cipta istilah baru sedekah kan. Tak pernah. Perikatan Nasional tak tahu. Lagi Pakatan Harapan tak pernah pun dalam sejarah Malaysia kita ni, tak pernah kemenangan, tak pernah kemenangan Pakatan Harapan, tak pernah kena kasih batal. Tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Malaysia. Tak pernah dikasih batal, tak pernah dikasih batal dan diulang balik ambil pilihan raya. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang bilang, oh, keputusan PRK Dun Mahkota itu tidak sah, batal, sebab ada unsur-unsur inilah. Antara lain, bila ada orang buat laporan kononnya ada salah guna kuasa di dalam, kempen, menggunakan aset kerajaan untuk berkempen. Saya mau bagi tahu, tak pernah dalam kes Pakatan Harapan, tak pernah ada kes di mana adanya salah guna kuasa semasa pilihan raya sampai terpaksa dibatal pilihan raya, dan akhirnya untuk diulang semula. Tak pernah. Apalagi bagi rasuah, tak pernah. Yang pernah tu adalah PAS. Kemenangan PAS dibatalkan kerana ada unsur rasuah. Dikasih batal sebab ada unsur rasuah. Dikasih batal sebab tak sah lah. Tak sah. Itu pernah. Itu ada. Tapi untuk Pakatan Harapan tidak pernah terjadi. Saya ulang balik, tidak pernah terjadi. Jadi kalau ada kalau ada yang dah boleh move on kekalahan teruk Perikatan Nasional, Mahyadin Mat Yassin dan juga Hadi Awang sebagai ketua Bersatu dan PAS, move on lah kamu kalah sudah, memang teruk kalah lah, memang teruk kalah, dan move on lah, janganlah simpan di dalam hati lagi. Move on lah, sedarlah bahawa Pakatan Harapan tidak pernah, sekali lagi saya bagi tahu, tidak pernah ada rekod, tidak pernah ada rekod keputusan yang diperolehi dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya
sebab ada unsur rasuah atau salah guna kuasa atau apa-apa saja kesalahan lah. Jadi tidak pernah. Jadi kesimpulannya, ingatlah, dengarlah dan sedarlah. Kesimpulannya, ingatlah, sedarlah dan tahulah kamu bahwa tidak akan ada ulang tayang pilihan raya. Tidak akan ada. Tidak ada pembatalan. Tidak akan ada pembatalan keputusan pilihan raya ini. Yang ada ialah telah disahkan bahwa Perikatan Nasional ditolak oleh rakyat. Ditolak sungguh-sungguh oleh rakyat. Sudah ditolak sungguh-sungguh oleh rakyat dan tak akan dapat bangun lagi. Saya boleh katalah hampir mustahil lah untuk ada comeback. Hampir mustahil untuk ada comeback. Saya pikir selepas ini di mana-mana tempat Perikatan Nasional akan kalah. Akan kalah. Di mana saja pun boleh kalah lah. Kesian sungguh. Okey. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen. Apa pendapat anda? Boleh tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa kabar tuan-tuan pada hari ini? Okey, so saya nak gelak dulu. Saya mau ketawa dulu lah. Saya mau ketawa dulu. Minta maaf. Saya minta ketawa dulu. Mau ketawa dulu. Kerana ya, saya setuju dengan satu video yang saya tonton daripada video di Daniel. Apa itu nama dia? Nampaknya kali ini, selepas ini, semua bos-bos, semua bos-bos, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terutamanya bersatu, terpaksalah berusaha untuk mencari kerja baru. Kerja baru, pemungut-pemungut sampah di tepi jalan, pencuci longkang di tepi jalan, terpaksalah menjadi apa lagi ya, pencacai apa kata filem Piramli itu, pencacai najis. Terpaksalah mau cari kerja baru, ya, kerana mereka tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung. Tidak ada lagi dapat projek-projek besar kalau selepas ini. Tidak ada lagi dapat projek-projek mega, projek-projek hebat, projek-projek yang dapat dibagi-bagi di antara kronika. Tidak lagi dapat membagi-bagi projek. Kenapa? Sebab selepas ini Perikatan Nasional terutamanya bersatu tidak akan menang sampai bila-bila. Tidak akan menang lagi sampai bila-bila. Mereka akan terus kalah. Jadi tidak akan ada lagi untuk comeback. Apalagi comeback untuk mau jadi kerajaan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk dapat projek-projek untuk kawan-kawan, untuk macam-macam lagi lah, ya. Tidak ada lagi mau dapat jana wibawa. Tidak ada lagi yang dapat masuk pergi jana wibawa, macam jana wibawa kan tidak ada lagi lah lepas ni. Dan tidak ada lagi kawan yang dapat semula lah. Akan kena freeze lah akaun kamu. Aduh, kesian juga. Kegagalan yang paling teruk lah. Kegagalan yang paling teruk kali ini terbukti sudah bagi semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Azmin Ali gagal teruk. Gagal teluk apabila memang gagal lah.
Hamzah Zainuddin gagal teruk. Muhyiddin Yassin nomor 1 paling teruk kalah, gagal habis. Sanusi lagi lah teruk, yang dicanang-canang inilah General Perang Perikatan Nasional paling hebat. Hebat mananya? Sebelum ini hebat lah sangat, sebab ya itu tempat kamu. Coba tengok kalau bukan kamu punya tempat. Lepas itu PRK negeri yang paling kedapatan ketahuan tempat kamu kalah teruk. Kalau tempat bukan kamu lagi lah teruk. Lagi lah teruk. Langsung tak ada peluang. Jadi tuan-tuan dan puan, nampak gayanya Azmin Ali salah langkah. Mungkin dia mengharap pada opportunity, peluang. Bila dia nampak Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri dan ada peluang untuk dia mendapat manfaat, mungkin ini mungkin ya. Tapi itulah politik kan. Politik segalanya mungkin. Ada peluang untuk dapat kelebihan, manfaat. Jadi dia pun masuklah bersatu. Masuklah bersatu bersama dengan Zuraida Kamarudin. Mereka sama-sama lah join perjuangan bersatu. Ya. Zuraida Kamarudin akhirnya dia buat parti sendiri. Lepas itu apa jadi? Kalah teruk. Nah sekarang terpaksa pula makan saman 100 juta. 100 kan 10 juta daripada PKM. Azmin Ali gagal habis. Dialah paling gagal. Ingatkan, sudah cukup pengalaman dalam hal-hal politik. Rupanya anda juga cukup sangatlah. Anda juga dapat duga apa yang akan berlaku pada bersatu. Yang akhirnya bersatu sekarang ini memang seperti di ujung tanduk ya. Bersatu sekarang di ujung tanduk, macam telur di ujung tanduk. Macam telur di ujung tanduk. Memang nyawa-nyawa ikan bersatu sekarang ini. Jadi terpaksalah sekarang Hamzah Zainuddin terpaksalah cari kerja lah. Pergilah cari kerja jadi pencacai. Kesian kamu. Anda sudah dapat bermewah-mewah lepas ni. Bersatu Perikatan Nasional tiada sudah dapat buat iklan maha besar, kain terentang gila-gila yang besar ke apakah, tak ada. Ikan bersatu memang tak ada harapan lah. Memang tiada harapan sudahlah untuk dapat baliklah duit dalam bersatu tu. Tiada sudah. Macam mana mau dapat duit lagi? Muhyiddin sudah mengaku duit masuk akaun parti. Alah weh, ini memang betul-betul silapai. Betul-betul Muhyiddin silapai. Aduh, boleh dia mengaku duit masuk di akaun bersatu. Lepas mengaku duit masuk di akaun bersatu, memanglah lagilah SPRM tidak akan kasih rilis lagi lah duit kamu dalam bersatu, dalam akaun. Memang tidaklah. Jadi kerana sudah tidak ada duit, paksalah carilah kerja yang lain. Jadilah pencacai kah. Sian. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Baru sebentar tadi saya ada baca satu artikel, Faiz Naman, bekas MPT Bersatu, mencadangkan agar semua pejuang-pejuang akar umbi, pejuang-pejuang tulen, yang masih tulen, yang masih betul-betul pejuang, yang mau memperjuangkan reformasi negara Malaysia di dalam Bersatu, untuk cepat-cepatlah join PKR, joinlah Pakatan Harapan, setidak-tidaknya join Pakatan Harapan untuk terus memperjuangkan agenda reformasi. Kerana menurut beliau yang saya sisipkan di sini, dia punya artikel itu, ya. Menurut beliau, perjuangan Bersatu sekarang menurut beliau sudah tersasar daripada agenda asal. Menurut beliau lagi, perjuangan Bersatu sudah tersasar dan terikut-ikut dengan perjuangan secara ekstrim yang dilaksanakan oleh rakan di dalam Perikatan Nasional, iaitu PAS. Dan beliau juga kata kekalahan teruk calon PN di Dun Mahkota adalah satu gambaran mesej jelas daripada rakyat Malaysia bahawa rakyat Malaysia sekarang ini sudah bijak menolak semua dakyah, semua permainan politik berdasarkan kaum, politik berdasarkan agama, politik berdasarkan sentimen-sentimen perkauman keagamaan yang merosakkan negara. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda setujukah kalau semua yang masih lagi boleh mengatakan diri mereka sebagai pejuang tulen di dalam Perikatan Nasional, di dalam Bersatu, bukan Perikatan Nasional, ya, dalam Bersatu, untuk masuk di dalam Pakatan Harapan, masuk dalam PKR, join PKR atau join Pakatan Harapan at least, anda setujukah? Pada hemat saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Pertama, kenapa saya tidak setuju? Negara Malaysia memerlukan semak dan imbang, memerlukan pembangkang yang kuat. Tapi dari segi kuat dia ini ialah mereka boleh membuat semak dan imbang di dalam dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Undang-undang dasar-dasar polisi kerajaan tentang ekonomi, tentang pendidikan, kesihatan, pembangunan rakyat dan sebagainya disemak dan diimbangi oleh pembangkang. Bukan pembangkang yang kuat ini, pembangkang yang kuat memainkan sentimen itu, sentimen ini, sentimen agama kah, sentimen politik suku kah, bangsa kah, racism kah, ekstremism kah, apa-apalah. Bukan itu. Tapi semak imbang yang kuat adalah semak imbang yang dapat menjadi watchdog, begitulah istilah dia. Minta maaf ya, itu istilah baik atau tidak saya tidak pasti, tapi itulah istilah dia, yang menjadi semak dan imbang yang baik kepada dasar-dasar dan polisi-polisi kerajaan. Kalau tidak betul, kena betulkan oleh pembangkang, ya. Jadi kerana itu, pertama, saya tidak setuju kalau semua yang masuk PH, PKR, sebab itu nanti akan menyebabkan tidak lagi seimbang. Tidak ada lagi suara pembangkang yang kuat. Jadi pada hemat saya, yang kedua ialah saya kurang setuju kerana lebih baik mereka keluar daripada Bersatu dan mungkin boleh buat satu parti baru. Parti baru lagi ke? Kerana saya fikir perjuangan yang ada dalam Bersatu agaknya lah berbeza daripada perjuangan yang ada pada Pakatan Harapan, ya. Kecuali mereka boleh menukarkan mindset, mereka boleh mampu untuk tukarkan cara berfikir daripada yang lama kepada yang baru, itu ada harapan. Tapi saya tidak fikir orang-orang dalam Pakatan Harapan dengan begitu mudah menerima orang-orang daripada Bersatu ini.
ya daripada Bersatu ini. Walaupun bekas MPT-nya sendiri mengatakan bahawa ya memang betul dasar ataupun perjuangan asal sudah tersimpang, tersimpang sehingga terikut-ikut dengan perjuangan yang dimainkan oleh PAS, ya. Tapi apapun memang saya lihat PAS dan Bersatu semakin lama semakin ke era kehancuran, ke era perpecahan, ke dalam satu yang lama-lama akan pecah juga, lama-lama akan berpisah juga. Kerana nampaknya Bersatu tidak dapat membawa sebarang manfaat yang cukup signifikan kepada PAS. Tidak ada something that very significant that can show the result that this Bersatu have the power, have the so-called to be an asset for Perikatan Nasional yang akan boleh menjamin kemenangan mereka dalam PRU yang akan datang. Malahan saya lihat Bersatu ini boleh menjadi beban liability yang besar untuk PAS. Kerana Bersatu banyak pemimpin dia sekarang yang ada kes mahkamah. Okay. So walaupun begitu, kalau memang ada yang mau masuk PKR, bolehlah isi borang saja, jangan risau, isi borang dan saya fikir akan ada komiti yang akan menilai. Tapi janganlah pula mau masuk PKR hanya untuk nanti mau jadi calon. Dah lah macam begitu, ya. Janganlah pula sudah masuk PKR mengharap jadi calon, kalau tidak jadi calon nanti merajuk, nanti berpecah lagi. Janganlah pula mau masuk PKR, mau masuk Pakatan Harapan hanya untuk mau dapat kuasa. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kerana itu, apa pula pendapat anda? Adakah bagus sekiranya orang-orang Bersatu ni join dalam Pakatan Harapan PKR? Anda tinggalkan komen anda. Sila tinggalkan komen, jangan lupa tekan butang notifikasi. Sebab kita ada banyak lagi yang perlu kita bongkar, kita dedahkan, yang kita bincang, yang kita ulas. Okey, dan jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.